Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini saya nak cerita sikit tentang kekurangan ataupun kekangan bekalan microchip dan apa sebab-sebab sebenarnya ini berlaku. Berita awal tentang bekalan kembali ke tahap normal nampaknya kurang tepat. Masalah kekurangan microchip ni sekarang dah menjadi semakin genting kepada industri otomotif. Jadi awal tahun tu kita mula ada dengar berita tentang bekalan kembali ke tahap normal, tapi nampaknya berita ni kurang tepat dan banyak kilang kereta terpaksa terus mengurangkan pengeluaran kerana bekalan kekal terhad. Ada pakar yang menjangkakan kekangan ni akan berterusan dengan kita sehingga ke suku kedua tahun 2022. Antara kesan yang kita nampak ialah Nissan terpaksa menangguhkan model terbaru mereka Ariya, Ford dan General Motors terpaksa perlahankan pengeluaran di beberapa kilang di Amerika Utara. Malah Tesla juga terpaksa tukar pembekalan microchip. Samalah dengan keadaannya di pengilang di Jepun dan Korea, cuma mereka kelihatan seperti kurang sikit terkesan lah. Begitu juga dengan mereka yang di China. Di Malaysia pula, Perodua menghadapi kekangan pengeluaran bulan April dan Mei. Ini akibat kebekalan microchip juga, tapi ini dijangka akan kembali ke tahap normal dalam bulan Jun macam tu. Ramai yang menyalahkan pandemik lah sebagai sebab utama bekalan chip mikro berkurangan. Saya rasa pandemik ni telah mewujudkan satu keadaan lah, tapi ia bukan sebab kekurangan. Ini kerana kilang microchip saya tak ada dengar banyak mereka melaporkan bahawa mereka terpaksa tutup kilang dan terpaksa kurangkan jumlah yang dihasilkan. Ada juga yang menyalahkan sistem kontena, iaitu sistem kapal laut menjadi punca utama kekurangan bekalan pelbagai bahan di seluruh dunia. Sebenarnya betul lah, memang keadaan pandemik mengurangkan bekalan pada masa awal tu. Kerana masa mula-mula tu banyak pelabuhan besar di dunia terpaksa ditutup kerana complete shutdown of dia orang punya ekonomi. Ini semua atas arahan setiap kerajaan lah. Dan ini memang telah menyebabkan kekurangan bekalan beberapa benda penting lah. Ini juga menyebabkan kapal-kapal banyak sangkut di pelabuhan-pelabuhan besar ni. Ada yang sangkut sampai berminggu-minggu tak boleh nak masuk kerana dah sampai tapi tak ada nak turunkan barang-barang. Kapal kontena ni dia memang ada sequence dia tak boleh main gerak-gerak je. Dia sampai ke pelabuhan tu dia kena turunkan barang baru kena naikkan barang lain dan ke pelabuhan ke seterusnya. Ini memang telah menyebabkan beberapa pelabuhan besar lumpuh. Di Malaysia juga kita menghadapi masalah barangan import tak dapat masuk pada awal tahun 2020 itu. Dan antara kesannya yang kita nampak masa tu ialah limau mandarin untuk perayaan raya Cina lewat masuk. Itu yang paling nampak lah. Dan juga bahan-bahan lain, bahan makanan juga naik. Masa tu harga-harga sayur naik dan harga-harga bahan makan juga ada yang naik. Selepas ekonomi dibuka, semula pun pelabuhan masih lagi mengamalkan peraturan kesihatan yang lebih ketat lah. Di mana kalau ada pekerja tu demam dan kena balik rumah, tak boleh kerja, kena kuarantin sehingga diuji virus negatif 2 kali baru boleh datang balik kerja. Jadi ini terus memperlahankan proses barangan import untuk menembusi pelabuhan. Ini masa tahun 2020 awal separuh pertama. Pada masa yang sama juga China, di mana orang kata ini semua bermula, telah melakukan total lockdown kepada semua aktiviti ekonomi, di mana semua ditutup langsung dan paksa semua duduk rumah. Vaksin, hospital semua pasang cepat dan ini telah membolehkan mereka mengawal lah, tapi masa tu memang tutup habislah. Jadi dalam keadaan ekonomi dunia terganggu ni, pergerakan kontena juga terganggu. Sebenarnya dulu kalau kata kontena tu bergerak dari timur ke barat dan dia akan balik barat ke timur dengan barang-barang, dia ulang-alik. Tapi bila berlaku kekangan ni, banyak kontena sangkut di barat, sangkut di mana. Dan banyaknya China ni pengeksport yang besar. Dan masa biasa pun banyak kontena kosong sebenarnya balik ke China untuk dieksport balik. Tapi kali ni disebabkan pelabuhan-pelabuhan di barat banyak yang tutup, banyak kontena kosong sangkut di sana dan mungkin keadaan terlalu sibuk sampai tak ada masa dia nak hantar balik kontena-kontena kosong tu pun. Tapi keadaan ni semakin pulih lah dan bekalan-bekalan barang daripada China pun dah semakin pulih. Kebanyakan microchip dunia ni datang daripada timur lah. Dalam 10 negara terbesar penghasil microchip, nombor 1 Hong Kong, 2 China, 3 Taiwan, 4 South Korea, 5 Singapura, 6 Malaysia, 8 Jepun, 9 Vietnam dan 10 Philippines. Mereka tidak melaporkan kekurangan banyak lah dari segi pengeluaran. Masa mula-mula memang ada terhenti, iaitu semasa full lockdown. Tapi selepas tu tak banyak lagi laporan tentang kekurangan jumlah penghilangan. Apa yang kita dengar sebenarnya ialah permintaan untuk peranti elektronik dan kelengkapan rumah yang meningkat. So bukan supply reduction tapi demand increase. Tu yang saya rasa lah apa yang berlaku. Kita kena faham bahawa pengeluaran microchip ni sebenarnya adalah satu proses yang penuh dengan automation. Kerana proses yang dilakukan tu terlalu halus dan terlalu jitu untuk diulangi oleh manusia. Dia kena pakai robot. Kerana banyak automation, jadi sebenarnya
sebenarnya pengeluaran tu tak begitu terkesan sangatlah kerana jumlah mereka yang sebenarnya kerja dalam industri microchip ni tak begitu banyak berbanding dengan nilai bahan yang dikeluarkan tu. Dan juga kerana dalam fab tu memang mereka bekerja dalam keadaan clean room. Semua orang pun kena pakai PPE dalam tu pasal tak nak bersin, habuk apa semua. Jadi memang dalam fab tu ataupun kilang microchip tu selalunya terkawal lah dari segi penjarakan fizikal dan juga pemakaian sarung muka dan sebagainya. Dan lain pada tu, kita juga tahu bahawa sebenarnya microchip ni kita jarang hantar melalui kapal. Kalau awak biasa tengok di Malaysia ni pun, lebih di lebuh raya utara selatan tu, malam-malam kadang-kadang kita nampak lori mass cargo dengan escort depan belakang, ataupun lori kontena dengan escort depan belakang turun ke KL. Ini sebenarnya dia orang hantar microchip lah tu daripada KLIA ke. Kalau dia orang tak hantar direct melalui Penang Airport, dia orang turun ke KLIA ataupun pergi ke Singapura. Jadi memang microchip ni selalunya benda yang bernilai tinggi, dia orang hantar pakai kapal terbang pun. Jadi kalau kita katakan sistem pengangkutan laut kontena yang menyebabkan dan pandemik, saya rasa kurang tepat. Dia hanya contribute, tapi bukan itu sebab besar kenapa kekurangan microchip berlaku kepada industri kereta dengan lebih teruk daripada industri-industri lain. Kita semua baca bahawa pada awal tahun 2020 tu, syarikat kereta dia orang banyak batalkan dia orang punya pesanan microchip tu kerana permintaan kereta pada masa tu agak teruk lah. Ini dikatakan telah memaksa kilang kereta untuk mengurangkan jumlah kenderaan yang mereka hasilkan. Pasal dia orang tengok demand kurang, masa tu dia orang terus cut back on the production lah of cars. Jadi mungkin sekarang with hindsight kita nampak bahawa dia orang ni macam kenapa short-sighted sangat? Pasal selalunya demand tu akan kembali balik bila dah lepas habis apa-apa keadaan lah. Selalunya kalau macam keadaan ekonomi downturn pun, lepas tu dia akan naik balik dan selalunya demand akan spike. Jadi kita nampak macam pelik juga kenapa dia orang tiba-tiba bertindak begini. Jadi salah satu sebab kenapa ini berlaku ialah memang sebenarnya kebanyakan industri memang ada slight short termism, dia ada sikit pandangan pendek dari segi beberapa benda. Ini yang menyebabkan mereka kadang-kadang membuat keputusan dengan terlalu cepat dan menghasilkan macam pendulum effect. Dia akan go back and forth. Jadi yang ini antara benda yang dia panggil bullwhip effect lah. Jadi kita kena tengok balik sejarah penghilangan kereta ni. Kenapa kita sampai ke gini? Pada awal industri otomotif ni, kita semua tahu bahawa inovasi yang paling besar dibawa oleh Henry Ford lah, di mana dia memulakan sistem penghilangan berperingkat atau digelar production line, di mana proses penghilangan kereta ni sebenarnya ialah satu proses yang sangat kompleks dan memerlukan kepakaran yang tinggi. Tapi apa yang Henry Ford buat ialah dia pecah-pecahkan proses tu kepada banyak-banyak step yang mudah dilakukan dan tak memerlukan pekerja mahir, hanya memerlukan pekerja separuh mahir. Jadi untuk proses ini berjalan lancar, Henry Ford dulu dia buat satu kenderaan saja, iaitu Ford Model T. Jadi tak payah nak kena ingat different variant lah, different parts lah, different component. Semua kereta dia sama aja. Dan ini membolehkan Ford menghasilkan kereta dengan begitu cepat, dengan begitu banyak dan begitu murah. Jadi amalan ni berterusan daripada zaman Henry Ford sehinggalah lepas Perang Dunia Kedua. Sebenarnya permintaan untuk kereta ni betul-betul melonjak selepas Perang Dunia Kedua, bila ekonomi dunia pulih dan banyak duit yang tadi dibelanjakan untuk perang tu dia masuk ke poket askar lah, masuk ke poket pembekal lah. Dia masa tu ada duit lebih dalam keadaan dunia aman, iaitu permintaan kereta pun jadi melonjak. Pada awal tahun 1940-an sehingga 1970-an, Amerika Syarikat ni merupakan pasaran kereta terbesar di dunia lah. Jumlah permintaan kereta di sana dia mengatasi, kalau kita combine the rest of the world pun, masih lagi banyak kereta yang dibeli di Amerika Syarikat pada masa itu. Dan tak heranlah pada masa itu syarikat terbesar di dunia ialah General Motors. Dan 3 syarikat kereta terbesar di dunia adalah daripada Amerika Syarikat, iaitu General Motors, Ford dan kemudian Chrysler. Dan mereka mempunyai kilang-kilang yang sangat besar dan kebanyakan kilang mereka boleh menghasilkan kesemua komponen yang diperlukan untuk membina kereta. They are very vertically integrated zaman dulu. Malah Henry Ford dengan bangga mengatakan bahawa kilang Rouge mereka, iaitu kompleks kilang kereta terbesar di dunia ketika itu, boleh menerima biji besi di satu penghujung dan keluar kereta di hujung yang lagi satu. Dengan keupayaan penghilangan yang besar dan lengkap serta permintaan yang begitu besar, syarikat-syarikat kereta Amerika terus dengan kebiasaan menghasilkan satu jenis kereta pada satu masa. Sistem ni digelar batch manufacturing, di mana kilang akan menghasilkan satu varian, satu model pada setiap masa. Ini membolehkan pekerja kilang membina kereta dalam tempoh paling pendek, kurang kesilapan dan cepatlah keluar. Jadi walaupun pasaran ketika itu semakin sophisticated dan pembeli mahukan pelbagai model berbeza dengan pilihan varian, kemasan semua, syarikat Amerika masih lagi boleh mengamalkan batch production kerana saiz pasaran membesar dengan pesat dan pada itu memang mereka menawarkan produk-produk yang terbaik lah. Jadi memang pembeli tak nak produk lain pun, memang nak produk American.
Dengan cara ini, syarikat Detroit dapat menikmati economies of scale bukan saja dari segi kos bahan mentah dan juga skala penghilangan dari segi penjimatan masa dengan their very fast production line system dengan batch production ini. Ini memberikan mereka kelebihan dari segi kos yang besar dan tiada syarikat lain di dunia yang dapat mengatasi mereka ketika itu. Pada zaman ini juga, tak itu tahun 1960-an, Jepun mula menghasilkan kereta dan Toyota yang sekarang ni kita nampak macam gergasi ni, dulu memang macam-macam lah masalah dan cabaran mereka terpaksa hadapi, hampir bankrupt pun pernah. Jadi mereka pun tengah memikirkan cara macam mana nak lawan syarikat-syarikat mereka ni dari segi kos, sebab dia orang kecil, dia orang tak boleh buat cara American buat, iaitu tak boleh buat cara batch production. Dia orang kena buat macam-macam variant ataupun mungkin macam-macam model dalam satu production line. Ya, ini menjadikan proses mereka mungkin lebih perlahan lah daripada apa yang berlaku di kilang GM ataupun Ford ataupun Chrysler. Jadi dia tengah fikir macam mana cara nak mendapatkan kelebihan. Antara kelebihan yang besar yang dia orang cari, of course, dari segi penyimatan kos lah. Toyota berpendapat bahawa penyimpanan stok komponen yang terlalu banyak di kilang adalah satu pembaziran lah, ataupun kos, di mana di Amerika Syarikat mereka okey pasal banyak dia orang buat sendiri dan memang dia orang simpan for batch production untuk laju, dia orang simpan banyak. Jadi Toyota kata ini satu yang membazir. Jadi dia orang cuba menghasilkan satu sistem di mana pembekal hanya menghantar komponen bila kilang utama tu dah bersedia untuk pasang komponen gitu. Proses ini dipanggil just in time atau JIT. Kalau awak kerja kilang mesti awak pernah dengar, dan ini menjadi tonggak utama Toyota Production System ataupun TPS. TPS ni menjadi kelebihan penting untuk Toyota, dan kemudiannya bila orang lain semua tahu, ia juga menjadi ikutan seluruh industri, sehingga dikatakan tidak ada satu pun kilang kereta di dunia ni yang tidak mengamalkan TPS lah sedikit sebanyak. Malah pada tahun 1980-an dikatakan hampir setiap kilang kereta di dunia ada dilawati oleh pakar dan penasihat daripada Toyota. Jerman pun, Porsche ke, semua guna TPS punya consultant. Fast forward tahun 2020. Hampir semua kilang kereta mengamalkan JIT, dan dia orang ni lah yang telah mengambil keputusan untuk membatalkan pesanan komponen microchip tadi. Ini bersesuaian lah dengan jadual penghilangan yang sudah berubah mengikut permintaan dia orang. Dalam keadaan industri kereta merudum akibat pada pandemik dan lockdown ni, kita yang sangkut kat rumah ni boring kan. Jadi mula membeli macam-macam lah, peralatan elektronik lah, perkakas rumah lah, televisyen, kipas, penghawa dingin. Ini nak menambahkan keselesaan dan untuk menghilangkan kebosanan, saya beli bread maker. Jadi untuk yang kerja daripada rumah pula, terpaksa lah belikan komputer, peranti tambahan untuk mereka sendiri, untuk anak-anak nak belajar jarak jauh. Jadi ini semua menunjukkan peningkatan dari segi permintaan untuk peranti elektronik, untuk komputer, untuk phone dan berbagai-bagai benda macam tu. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah peningkatan dari segi permintaan, bukan penurunan dari segi bekalan. Tapi apa yang berlaku ialah apabila dia dah batalkan permintaan mereka, kilang-kilang yang membuat microchip ni dia orang move on aja. Sebab hakikatnya kereta ni dia menggunakan microchip yang jenis kecil, yang jenis lama, yang jenis murah. Jadi bila permintaan tu menguncup, dia orang pun tak heran tutup production line dan gantikan dengan produk yang lebih memberikan keuntungan, iaitu graphic processor ke, microchip yang besar-besar untuk phone, untuk TV, untuk komputer, untuk peralatan rumah. Jadi walaupun sistem JIT ni terbukti berkesan dalam meningkatkan kecekapan industri otomotif, tapi ini juga salah satu sebab kenapa syarikat kereta sekarang sedang mengalami kekurangan chip micro. Tapi bukan semuanya salah JIT Pasal saya kata bukan semua salah JIT ialah kerana Toyota yang mencipta sistem JIT ni, mereka kelihatan seperti tidak terkesan sangat dengan masalah bekalan chip micro. Jadi macam mana ini boleh berlaku? Kami percaya antara sebab ini berlaku ialah kerana ekonomi dunia lah, termasuk industri otomotif ni telah menjadi agak rapuh akibat cara bursa saham dunia dan pelabur ni beroperasi. Maksud saya, bila kita lihat maklumat yang dikongsikan atau yang wajib dikongsikan oleh syarikat yang tersenarai di mana-mana bursa saham dunia, mereka selalunya mementingkan maklumat tentang keuntungan ataupun bottom line dan perlu melaporkan apa saja yang berlaku secara berkala sepanjang tahun, sama ada setiap suku tahun ataupun apalah tempoh lain. Ini kerana pelabur. Banyaknya ialah pelabur institusi lah, seperti bank pelaburan ataupun dana lindung nilai ataupun hedge fund. Mereka ni memerlukan maklumat untuk melabur. Tapi tak kurang juga yang menggunakan maklumat ni untuk melakukan spekulasi. Jadi bila dia orang nak kutip duit untuk hedge fund, untuk apa, semua dia orang janji macam-macam lah. Pulangan banyak, bagus, semua bagus. Jadi macam mana nak capai pulangan yang begitu banyak dan begitu mewah?
Jadi apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak ni yang menyebabkan kita benda yang berlaku sekarang ni. Keadaan ni menjadi lebih teruk apabila semua bursa saham dunia ni membuka ruang yang lebih banyak untuk all these investors, hedge fund operator untuk melakukan spekulasi melalui benda-benda yang macam options lah, futures lah, apa benda ni semua yang membolehkan mereka yang saya gelar pelabur rompak untuk memegang short position atau long position atau apa-apa option dalam pasaran saham ni semua just macam for me betting aja. Saya gelar mereka ni sebagai pelabur rompak kerana mereka kononnya pelabur tetapi sebenarnya mereka adalah perompak nilai. They rob value from companies. Short position sebagai contoh, inilah di mana mereka bertaruh nilai. Sesuatu saham akan jatuh hanya dengan menikam satu nilai yang rawak. Dia kata nak jatuh, ni nilai ni rendah ni, dia bet kat situ, dia letak je. Konon ni dia beli. Tapi dia tak beli pun, tak keluar duit pun. Cuma dia ada long position. Dia tak tahu berapa yang dia bayar sebenarnya untuk bertaruh di situ. Jadi long position ni terbaliklah. Mereka bertaruh nilai sesuatu saham akan naik lah. Keadaan ini sebenarnya menghasilkan pasaran saham yang lebih tidak menentu. Tapi nak bagi sedap, mereka katakan ini pasaran yang lebih aktif ataupun lebih dinamik. Jadi pelabur rompak ni, mereka suka pasaran aktif atau dinamik atau tidak menentu. Ini kerana mereka pandai buat keuntungan ketika naik ataupun turun. Selalunya ini berlaku dengan memanipulasi nilai saham. Panjang ceritanya. Cerita pendek ceritanya, dia orang duit banyak. Bila dia orang kata saham akan naik, dia orang kata beli, orang akan ikut, akan jadi self-fulfilling prophecy. Bila dia kata akan turun, benda tu akan turun, dia dah short position, dia buat duit. Naik turun, dia buat duit. Naik turun pun atas dia juga manipulasi. Mereka ni ataupun perangai ni sudah menular ke alam pelabur runcit. Ini melalui teknologi aplikasi pelaburan yang mengumpulkan dana runcit untuk bergerak ke sesuatu arah yang dimanipulasi oleh beberapa broker. Kalau awak mesti pernah tengok ni lah kat YouTube, nak belabur saham ke, semua sebenarnya mereka mengumpul duit kita yang sikit-sikit ni untuk masuk ke dalam dia punya sistem ataupun algoritma dia orang yang dia orang kontrol untuk up or down, nak gerakkan secara pasaran saham tu naik ataupun turun, nilai saham tu naik ataupun turun, di mana dia orang buat duit dengan menggunakan kita punya additional muscle, financial muscle. Keadaan ini sebenarnya memberi tekanan kepada ketua pegawai eksekutif hampir semua syarikat untuk mencapai kelebihan jangka pendek. Kalau awak selalu tengok laporan dunia bisnes, mungkin awak pernah terdengar terma seperti low hanging fruits. Ini semua langkah-langkah mudah lah yang boleh diambil untuk mencatat keuntungan. Low hanging fruit ni pada saya memang warning signal lah. Memang red flag lah. Kiranya antara low hanging fruits lah yang selalu yang dicapai ialah pengurangan kos. Dia tak kira pengurangan kos ni baik atau tak baik, dia cuma kira pengurangan kos je. Sebagai contoh, kalau kita tengok syarikat kereta, boleh aja nak kurangkan kos, mudah dengan mengurangkan kos R&D. Ini boleh menunjukkan keuntungan. Tahun depan dah boleh tunjuk keuntungan. Mengurangkan kos selenggara mesin, jarakkan tempoh selenggara. Ataupun tutup kemudahan sukan di kilang. Ataupun ada kilang enjin, tutup, jualkan kilang enjin tu kepada external contractor. Of course, ada duit masuk, tak ada kos dah, tak payah gaji, of course nampak untung. Ini semua boleh menyebabkan keuntungan jangka pendek, tapi tak semestinya baik untuk syarikat di masa depan. Dan salah satu lagi benda yang popular, tapi pada pendapat saya, satu tindakan yang tidak baik ialah outsourcing secara pukal, wholesale, just outsource sebanyak mana benda yang boleh. Jadi bila setiap bos baru masuk, dia akan diberikan tekanan untuk meningkatkan untung. Jadi mereka akan masuk dan mencari this so-called low-hanging fruits. Dan antara cara mudah ialah dengan mengklasifikasikan sesuatu aktiviti sebagai bukan tunjang kepada syarikat dan menjualnya kepada pembekal luar. Dan salah satu benda yang banyak dia orang buat ialah the manufacturing of components for the main car as bukan central. So dia just outsource saja. Bila main outsource saja, banyak benda-benda penting yang perlu dalam kereta, sebagai contoh axle, gearbox, dashboard, seats, bumper, banyak dah tak dibuat oleh syarikat kereta sendiri. Semua datang daripada pembekal luar. Kalau dulu semua dia buat sendiri, akhirnya banyak syarikat kereta yang sudah tidak mengawal keseluruhan rantaian bekalan mereka. Pasal apabila dia orang biasa dengan outsourcing ni, dia juga akan biasa suruhkan supplier untuk design dan engineer komponen-komponen besar. Jadi lagi sekali mereka jadi kurang kebakaran sendiri. Cuma sekarang membeli benda-benda yang telah direka bentuk dan dia dijuruterakan oleh syarikat luar. Bila kita gabungkan isu outsourcing, isu JIT dan pasaran saham rompak, banyak syarikat yang tertekan untuk memaksimalkan keuntungan. Kononnya untuk pelabur, tapi sebenarnya untuk spekulator. Ini kerana seorang pelabur tidak mengambil pandangan jangka pendek dan tentu mengambil pandangan jangka panjang, dan analisa mereka tidak terhad kepada prestasi terkini tanpa mengambil kira keadaan semasa dan juga perancangan jangka panjang. Pasal kalau you pelabur, you memang nak dividen.
You bukan nak tengok nilai saham tu sangat keluar masuk naik turun. You nak dividen tiap-tiap tahun. Jadi untuk dividen lebih penting kita tengok analisis long term. Tapi kalau you nak tengok main nilai saham, itu I panggil you speculator, dan itulah benda yang jadi kalut lah, nak kejar untung. Pasal itu yang kata then makes it more believable for you to say the value will go up or the value will go down. Pasal you nak buat duit atas perubahan harga, bukan nak buat duit atas dividen. Sebagai contoh, dalam keadaan transition sekarang, industri auto sedang berganjak ke dunia elektrik. Dan ini sudah tentu melibatkan pelaburan besar yang tidak akan memberi pulangan serta-merta. Tapi disebabkan stock market akan punish you if you invest too much and tak show current profit, dia orang pun nak bergerak pun dia orang teragak-agak. Ada setengah syarikat yang berani, dia belanja besar, tapi dia akan tunjuk rugilah ataupun keuntungan yang sangat sedikit dalam masa-masa terdekat ni. Contoh besar ialah Tesla lah. Tesla tak menunjukkan untung yang banyak. Kenapa? Pasal dia makin labur. Volkswagen tak akan menunjukkan untung yang banyak pasal dia sedang melabur besar dalam elektrik. Syarikat macam Mercedes-Benz tidak akan menentukan untung yang besar dalam 2-3 tahun ni kerana dia banyak melabur untuk masa depan. Tapi setengah-setengah syarikat lain tak boleh. Macam Ford, macam GM, semua takut nak gerak. Gerak sikit-sikit lah. Ini akan terus menjadikan mereka nampak macam terus untung, tapi sebenarnya pada masa depan mereka mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar. Okay, jadi kembali kepada cerita kekangan microchip sekarang. Jadi walaupun Toyota yang mencipta sistem JIT dan mereka juga telah banyak mengasingkan aktiviti, bukan core aktiviti keluar syarikat. Tapi cara syarikat-syarikat Jepun ni melakukan bisnes lain daripada orang lain. Dia orang ni banyak apa yang dia panggil syarikat-syarikat bersekutu. Kat Korea dia panggil chaebol lah. Kat Jepun dia panggil macam saya tak ingat apa nama dia panggil. Tapi dia orang basically dalam the same group of company. Jadi bila Toyota keluarkan say some manufacturing of certain component, dia keluarkan ke Denso. Denso tu syarikat dia juga. Ataupun dikeluarkan ke syarikat lain yang juga sebahagian daripada kumpulan Toyota. Ini bermaksud keuntungan masih lagi dengan dia orang. Cuma bila dia orang split out macam itu, jadi mungkin struktur syarikat perlu berbeza untuk komponen, penghasilan komponen. Struktur syarikat untuk penghilangan mungkin perlu berbeza. Jadi bila dipecah-pecahkan macam tu, syarikat tu masih lagi di bawah kumpulan yang sama, cuma boleh dikawal dengan lebih baik dan cost dapat diasingkan dengan lebih baik dan boleh nampak monitor profitability dengan lebih baik. Syarikat barat banyak tak, dia memang terus bagi kat orang luar. Itu yang menjadikan mereka lebih terkesan. Dan satu lagi, kenapa Toyota tak terkena dan kenapa banyak dia orang syarikat Jepun ni mungkin kurang terkesan, ialah kerana Fukushima. Tahun 2011 gempa bumi dahsyat 7.1 pada skala Richter, tsunami teruk. Fukushima kena sampaikan ke stesen yang kuasa nuklear Fukushima Daiichi juga telah meletup akibat daripada gempa bumi tersebut, dan banyak kilang-kilang di kawasan tersebut telah terpaksa tutup. Nissan, Toyota, Honda terpaksa tutup. Pembekal-pembekal mereka di situ juga terpaksa tutup. Jadi pada masa itulah saya rasa Toyota dan syarikat-syarikat Jepun lain, dia dah nampak bahawa certain parts, certain komponen tak banyak supplier. Ada 1-2 je supplier pasal mungkin terlalu kompleks, terlalu complicated dan terlalu mahal. Jadi dalam keadaan tersebut, dia orang sedar bahawa setengah-setengah komponen tak boleh pakai sistem JIT sepenuhnya. Setengah-setengah komponen kena stockpile. Setengah komponen boleh pakai JIT sebab mungkin penghilangan dia mudah kan. Macam bumper tu mall aja. Kalau kilang rosak kejap je boleh perbaiki dan boleh jalan balik lah. Ataupun boleh pakai banyak pembekal yang menghasilkan benda yang sama. Tapi benda-benda yang lebih complicated tak boleh. Jadi Toyota faham bahawa sistem JIT ni bukan semata-mata untuk memastikan kadar stok tu berada pada minimum, tapi ianya pada kadar optimum. Untuk setengah-setengah benda mungkin kena ada stockpile, mungkin setengah-setengah benda tak perlu ada stockpile. Ini sebabnya kenapa Toyota tidak menghadapi kekangan bekalan microchip seteruk yang lain. Malah kita lihat macam mana Produa pun dikatakan akan dapat meneruskan penghilangan dengan bantuan bekalan chip daripada simpanan Toyota. Masalah ni berlaku bila syarikat lain yang sangat terkesan dengan sistem capitalist predatory ataupun pemodal rompak ni telah menggunakan sistem JIT tanpa memahami sepenuhnya apa yang perlu dilakukan. Mereka tidak mengkaji saluran bekalan dan memahami kedudukan pembekal dan hubungan mereka dengan industri lain. Industri kereta mungkin tidak memahami bahawa pembekal chips mikro sebenarnya meletakkan industri auto sebagai keutamaan sederhana. Bukan rendah tapi sederhana lah saya kira. Kerana industri kereta ni membeli chip kos rendah. Walaupun jumlah yang dibeli adalah banyak, tapi chip kos rendah. Dan perkembangan industri microchip ni bergantung kepada Moore's Law, di mana pembuat komputer, pembuat peranti, dia orang berharap chip processing power akan double every 2 years. Jadi mereka terpaksa membangunkan teknologi yang lebih canggih dengan menggunakan
chip yang lebih kecil. Sekarang ni dia orang dah buat 5 nanometer punya kilang, di mana jarak antara hubungan dalam microchip 5 nanometer. Yang ini yang akan digunakan oleh industri komputer yang dah tunggu, handphone, video game, dia dah tunggu benda ni, graphic processing. Tapi industri kereta masih menggunakan chip dengan jarak hubungan berbelas-belas nanometer. Ini teknologi 20 tahun punya cerita. Jadi sudah tentu bila sistem production chip yang lama ditutup jadi saya rasa pengilang pun dia kan kecil lah nak start balik. Kalau you nak, you order lah chip baru lah. Kalau nak juga kena tunggulah bila kita nak start balik ni kilang lama ni kan. Dan industri kereta ni pula disebabkan mereka dah terlalu lama bergantung kepada supplier yang buat electronic system. Sebab dia orang sendiri dah tak boleh nak redesign balik. Dia orang terpaksa tunggu supplier dia orang redesign balik chip, nak gunakan chip baru, chip apa ke. Inilah salah satu sebab menyebabkan benda ni jadi sangkut. Ini berbeza dengan sebagai contoh. Saya bagi contoh Tesla. Kerana Tesla dikatakan telah mengubah supplier dia orang. Jadi bila dia ubah supplier dia, sebab Tesla vertically integrated, programming, coding semua dia orang buat sendiri. Untuk semua barang-barang dalam kereta dia orang coding dan control semua. Jadi bila dia orang ubah, dia orang boleh ubah balik the coding yang perlu digunakan untuk kereta, dalam kereta. Mereka boleh ubah microchip tu. Malah katanya Tesla boleh upgrade over the air dia orang punya firmware, bukan saja software tau. Jadi ini satu yang sudah pun berlaku, dan di mana industri kereta ketinggalan kat belakang dan tak boleh nak buat benda-benda ni. Kenapa? Sebab duk kejar sangat keuntungan semasa, sebab stock market cakap macam tu. Jadi bila industri auto berpandangan pendek dan tidak terus mengekalkan pesanan mereka, pengilang microchip ni dia orang dah move on cepat-cepat lah. Dengan pengurangan kapasiti penghasilan chip lama yang dia orang buat tu, dia dah tutup kilang lain, memang sukarlah nak dapat bekalan chip sekarang. Dan keadaan ni akan berterusan dan menjadi lebih teruk lagi sekiranya pihak pengurusan syarikat kereta terlalu terikat dengan pencapaian keuntungan jangka pendek seperti yang dituntut oleh pelabur rompak yang rata-rata dikawal oleh institusi dana yang gergasi ni. Pengurus dana ni kalau kita tengok, dia hanya pentingkan keuntungan sekarang, kerana mereka pula diberi insentif bonus yang berpaksikan keuntungan keuangan aja. Dia tak kira kepentingan ekonomi atau sosial tu yang lebih meluas. Dia kirakan dana tu buat duit, dia dapat bonus banyak. So macam ni dia nak buat duit banyak dengan main duit saja, macam-macam dia buat. Dia manipulate lah. Saya kira sudah tiba masa kita mendalami semula sistem ekonomi yang diamalkan sekarang, kerana terbukti sistem kapitalis atau pemodal ni hanya membawa lebih sengsara kepada kebanyakan kita dan memberi kelebihan kepada sedikit saja mereka yang memegang kapital ataupun modal. Kita sudah tiba pada masa di mana segalanya dikawal oleh mereka yang hari ini kira duit aja, dan bukan dikawal oleh mereka yang sebenarnya pakar dalam teknologi atau penghilangan atau penghasilan sesuatu benda. Inilah petanda besar kegagalan teruk sistem pemodal rompak yang diamalkan sekarang. Sudah tiba masanya kepentingan masyarakat keseluruhan mengatasi kepentingan pihak pemodal rompak dan pelabur rompak yang sudah terlalu lama selesa dengan sistem riba yang memberi mereka kelebihan tanpa had. Wahai kita dipaksa bertungkus lumus setiap hari hanya sekadar untuk melepaskan keperluan kehidupan. Okey, sampai situ saja rant saya hari ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh, tolong kita sikit subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.